Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar tahun 2. Okey, hari ini subjek hadis. Kita akan sambung latihan kelebihan mempelajari Al-Quran. Okey, kita dah pun habiskan tajuk kelebihan mempelajari Al-Quran. Jadi hari ini kita buat latihan saja. InsyaAllah kita akan habiskan latihan aktiviti kelebihan mempelajari Al-Quran. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita dah belajar tentang kelebihan Al-Quran dan hadis tentang kelebihan Al-Quran, iaitu apa hadisnya? Tu hadisnya, khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamuh. Khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamuh. Maksud dia, antara kamu yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ustazah dah ulas tentang kelebihan belajar Al-Quran. Contohnya kita dapat solat dengan khusyuk, kita dapat membaca Al-Quran dengan betul, kita dapat membaca, macam kalau orang membacakan ayat Al-Quran untuk orang lain, kita boleh tolong orang lain dengan ilmu yang kita ada, kita boleh mengajar Al-Quran. Dan kelebihan mengajar Al-Quran, antaranya yang Ustazah dah sebut sebelum ni adalah pahala kita akan terus berjalan walaupun kita dah meninggal, kita dah mati. Itu adalah antara kelebihan mempelajari Al-Quran. Okey, Ustazah ada sebut, tak apalah, Ustazah nak jimat masa sebenarnya sebab kita nak cepat. Okey, kita terus buat latihan yang ni, kelebihan mempelajari Al-Quran. Okey, buka buku aktiviti muka surat 27. Okey, tuliskan hadis di atas mengikut kategori berikut. Sanad. Sanad hadis adalah, Ustazah dah banyak kali ulang, sanad adalah rangkaian hadis tu sampai ke Rasulullah. Siapa yang meriwayatkan hadis tu sampai ke Rasulullah. Jadi kat sini sanadnya adalah dari An Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini adalah sanad. Tulis yang ni di sini, di sanad. Okey, seterusnya matan. Matan hadis adalah kandungan hadis. Point dia, isi penting dia, iaitu apa isi dia? Ni khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamuh. Ni. Astagfirullah. Okey, ni. Ini khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamuh. Sebaik-baik kamu adalah yang mengajarkan Quran, yang belajar Quran dan mengajarkannya. Tulis di matan hadis. Seterusnya perawi, siapa yang meriwayatkan ni? Perawi paling senang yang bawah ni, rawahul Bukhari yang meriwayatkan. Tulis di perawi. Okey, untuk muka surat seterusnya, muka surat 28, tandakan betul pada pernyataan yang betul dan tandakan salah pada pernyataan yang salah. Nombor 1, kitab Al-Quran adalah kitab panduan yang diturunkan kepada seluruh umat. Kitab panduan, betul ke? Betul. Al-Quran adalah panduan utama bagi umat Islam. Jadi tandakan betul. Kedua, hukum mempelajari Al-Quran adalah sunat. Hukum mempelajari Al-Quran adalah sunat. Betul atau salah? Betul. Hukum mempelajari Al-Quran adalah sunat. Yang wajib adalah baca Al-Quran dengan betul. Hukum mempelajari Al-Quran adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi kalau ada orang lain yang dah belajar, gugur hukumnya pada kita. Tapi bila kita baca Al-Quran tu wajib dengan betul. Itu maksudnya. Jadi seterusnya, faham tak kat situ? Belajar Al-Quran adalah fardu kifayah, tapi baca Al-Quran dengan bertajwid, membaca dengan betul, membaca Al-Quran itu adalah fardu ain. Okey, seterusnya. 3. Orang yang mengajar Al-Quran akan mendapat pahala. Betul? Betul lah, orang yang mengajar Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Musa AS. Betul ke? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Musa diturunkan kitab apa? Kitab Taurat. Kitab Taurah. Nabi Musa kitab Taurah, Nabi Isa kitab Injil, Nabi Daud kitab Zabur, Nabi Muhammad Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan kepada umat manusia, diturunkan daripada Allah. Okey, betul. Salah bukan Nabi Musa, Nabi Muhammad. Salah, tandakan salah. Nombor 5. Membaca Al-Quran akan mendapat pahala yang besar. Betul lah. Ustazah bagi tahu antara kelebihan membaca Al-Quran adalah
pahala dia. Satu pahala bersamaan dengan satu huruf bersamaan dengan 10 ganda pahala. Jadi kalau bismillah, ba, sim, mim, alif, lam, lam, ha. Ada 7 huruf, 70 lah pahala. Okey? Nombor 6. Al-Quran akan menjadi teman di dalam kubur bagi siapa yang membaca dan mengamalkannya. Betul. Ini adalah kelebihan membaca dan mengamalkan Al-Quran. Dia akan menjadi peneman. Dia akan menjadi nur dalam kubur kita. Sekejap azan. Okey, seterusnya muka surat 29. Nomborkan proses menghayati Al-Quran mengikut turutan yang betul, kemudian warnakan. Okey, kat sini dia suruh 2 tugasan, iaitu nomborkan yang pertama, nomborkan proses menghayati Al-Quran dan kemudian warnakan. Okey, yang pertama belajar membaca Al-Quran. Okey. Yang pertama ini ada dalam buku teks Yang pertama belajar buku teks muka surat. Buku teks muka surat 38 boleh tengok buku teks. Yang pertama belajar membaca Al-Quran, lepas tu bertadarus Al-Quran. Tadarus ni baca Al-Quran lah. Lepas kita dah belajar macam mana nak baca Al-Quran, kita belajar Iqra' semua, kita bertadarus, iaitu kita baca Al-Quran disemak oleh cikgu. Lepas tu kita belajar tafsir. Kita belajar tafsir Al-Quran. Kita tak fahamkan apa Al-Quran ni. Al-Quran ni cakap pasal apa, surah ni cakap pasal apa. Lepas tu barulah kita mengajarkan kepada orang. Okey, ni nombor 4, yang terakhir sekali. Okey, lepas tu warnakan. Itu tugasan dia. Yang pertama dia suruh nomborkan, lepas tu warnakan. Okey, muka surat 30 seterusnya. Bulat dan tuliskan jawapan yang betul. Okey, Al-Quran mengandungi berapa juzuk? 30 ke 25 ni kita tahu semua, iaitu 30. 30. Tuliskan 30 kat sini. Al-Quran mempunyai berapa ayat? 6,236 ayat. Okey. Jadi bulatkan yang ni, tuliskan kat sini. Terdapat berapa surah? Terdapat 114 surah. Ini semua ada dalam buku teks. Ni buku teks buku surat 35 Ni buku surat 35. Okey, nombor 4. Surah apa adalah surah terpanjang dalam Quran? Surah yang paling panjang Surah yang paling panjang yang memakan 2 ke 3 juzuk Satu juzuk 20 muka. Jadi kalau 2 juzuk 40. Separuh daripada juzuk 10. Lebih kurang dalam berapa muka dalam 50 lebih atau 60 muka 50 lebih muka. Surah dia adalah surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ni dari juzuk 1 sampai juzuk 3. Juzuk 3 baru habis surah Al-Baqarah. Okey, seterusnya tulis Al-Baqarah kat sini. Seterusnya nombor 5, surah apa adalah yang terpendek dalam Al-Quran? Surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tulis Al-Kautsar. Okey, ini adalah surah yang terpendek dalam Al-Quran. Surah terpanjang adalah Al-Baqarah. Ni semua ada dalam buku teks muka surat 35. Okey. Next, muka surat 31. Okey, cari dan warnakan. Carian huruf. Okey, ni boleh buat sendiri tak? An-Nur. Dia dah bagikan yang pertama. Yang pertama dia dah bagikan. An-Nur. Sama ni tak berapa nampak Mana An-Nur? Okey, ni An-Nur. Cari yang seterusnya Al-Furqan. Al-Furqan kat mana? Al-Furqan boleh cari sendiri tak yang ni? Ustaz dah bagi 2 dah. Okey, ni Al-Furqan. Okey, yang selebihnya Al-Majid, Al-Kitab, Al-Huda, Al-Bayan. Ini adalah nama-nama Al-Quran. Jadi bolehlah cari sendiri Ni senang je ni. Okey, yang seterusnya nombor muka surat 32.
Okay, Ustaz rasa tak sempat kita sambung di